Okey, pertama sekali saya rasa inisiatif yang telah ada dalam Belanjawan 2024 ni banyak memberikan faedah dan maslahat kepada rakyat Malaysia, hasil golongan belia dan mahasiswa. Di mana kita dapat tengok dalam Belanjawan ini seperti insentif untuk aktiviti kesukarelawanan sebanyak RM500. Ini akan menggalakkan mahasiswa dan belia untuk lebih bergiat aktif, mengurat langkah ke depan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sukarelawan. So itu secara tidak langsung akan memastikan kita dapat membangunkan dan melahirkan mahasiswa serta belia yang berciri holistik, di mana mereka seimbang dari segi akademik dan juga penglibatan diri dalam aktiviti core curriculum. Kedua, kita dapat tengok kerajaan juga cakna tentang pendidikan tinggi, di mana kerajaan sentiasa menjamin kebajikan mahasiswa dengan memastikan seperti pendigitalan, di mana setiap universiti akan dinaik taraf untuk wifi, capaian internet, supaya semua mahasiswa dan juga warga kampus universiti dapat akses kepada internet dan juga wifi dengan baiknya. Ketiga, kita dapat tengok kerajaan juga sentiasa menggalakkan penyelidikan dengan mengadakan pusat kecerdasan buatan AI yang pertama di Malaysia untuk memastikan Malaysia dapat menjadi pelopor, iaitu trendsetter, iaitu kita menjadi antara contoh ataupun kita menjadi peneraju dalam industri teknologi dan juga kecerdasan buatan. Keempat, kalau kita tengok kerajaan juga cakna tentang mahasiswa, di mana kerajaan ingin menggalakkan gaya hidup yang sihat, iaitu menggalakkan mahasiswa banyak melakukan aktiviti sukan, pembelian peralatan sukan dengan memberikan potongan cukai sebanyak RM1,000 dalam Belanjawan ini. Dan kita juga dapat tengoklah seperti dalam Belanjawan ini, kerajaan juga berusaha bertekad untuk memastikan semua rakyat Malaysia mendapat akses yang saksama dan adil kepada pendidikan, tak kira kaum, agama, latar belakang dan asal usul. Di mana kerajaan pastikan semua rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, hasil mahasiswa di Malaysia ini akan dapat akses kepada pendidikan tinggi, iaitu kerajaan menetapkan had maksimum untuk pendaftaran di universiti adalah sebanyak RM1,500. Dan untuk mahasiswa yang tidak mampu untuk membayar, universiti tidak boleh menghalang mahasiswa untuk menjalankan kursus dan untuk menghadiri kelas. So itu bagi saya adalah satu sikap manifestasi keprihatinan kerajaan untuk memastikan semua rakyat Malaysia adalah pandai, berpendidikan tinggi, celik dan sentiasa mementingkanlah aspek pendidikan untuk menjadikan diri lebih baik serta berdaya maju, bersikap daya saing. Saya rasa apa yang saya ingin cadangkan kepada kerajaan untuk Belanjawan dan dasar akan datang adalah transformasi pendidikan tinggi. Kita dapat tengok pendidikan tinggi ini adalah pendidikan tertiary yang sebenarnya sangat penting untuk membentuk minda, memastikan mahasiswa ni adalah berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ni adalah cerminan satu tamadun dan juga budaya Malaysia. So kalau kita ingin Malaysia ni maju, progresif dan madani, kita kena pastikan semua rakyat Malaysia mampu dan wajib menerima pendidikan tinggi di universiti. Maka saya ingin cadangkan kepada kerajaan untuk memastikan pendidikan tinggi ini dijadikan pendidikan mandatory, iaitu pendidikan yang wajib di Malaysia. Kerana kalau kita tengok sekarang, pendidikan yang mandatory, iaitu pendidikan wajib di Malaysia adalah sampai peringkat sekolah rendah saja. So kita ingin pastikan rakyat Malaysia ni sentiasa maju dan sentiasa dapat bersaing di peringkat dunia. Kedua, saya ingin tengok transformasi pendidikan tinggi dari segi kursus yang ditawarkan. Seperti kursus yang ditawarkan tu mestilah sentiasa relevan, komprehensif. Di mana kursus yang relevan tu adalah seperti tentang teknologi, tentang isu semasa, tentang isu contemporary yang berkaitan tentang kemanusiaan, tentang nilai muli, tentang integriti, tentang gaya hidup yang baik dan juga tentang dasar dan polisi negara. So mahasiswa patut mendapat pendidikan, pendedahan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik dan menyeluruh serta lengkap di peringkat universiti lagi, iaitu melalui kursus yang ditawarkan mesti relevan dengan kehendak pasaran dan keperluan terkini. Cadangan saya untuk kerajaan adalah untuk membina satu pusat setempat belia, one stop center untuk belia, untuk menjalankan aktiviti seperti aktiviti riadah, aktiviti sukan, untuk berkumpul, berbincang idea, untuk menjalankan program-program bermanfaat. Supaya saya tengok ini merupakan satu investment ataupun pelaburan yang boleh dibuat oleh kerajaan yang sangat baik. Kerana kita tahu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerajaan mahu menjadikan belia sebagai pemimpin masa akan datang yang hebat, maka kerajaan perlu memastikan belia itu dapat dilatih, diasah bakatnya, digilap
semua bakat mereka supaya mereka bersiap sedia untuk menjadi aset negara dan memimpin negara pada masa akan datang. Ketiga, saya ingin cadangkan kepada kerajaan untuk memberikan voucher buku, diskaun pembelian laptop, komputer riba dan juga buku teks. Kerana kita tahu kos sara hidup ni agak tinggi juga sekarang dan kita mahu pastikan semua mahasiswa belia-belia dapat mampu untuk membeli laptop, komputer riba, alat tulis, buku teks. Selain kerajaan pun sentiasa memberikan e-wallet card. So itu saya rasa inisiatif yang boleh dijalankan. Okey, inisiatif yang seterusnya adalah saya harap kerajaan juga boleh mempertimbangkan untuk memastikan setiap universiti, college, community dan juga politeknik dapat dijadikan sebagai pusat ilmiah ataupun pusat penyelidikan di mana semua rakyat Malaysia boleh je hadir di mana-mana college, community, universiti untuk mendaftarkan diri bagi kursus pendek ataupun kursus upskilling dan reskilling untuk meningkatkan kemahiran pengetahuan mereka dalam bidang yang diminati seperti bidang TVET, kemahiran profesional dan sebagainya. Dan kerajaan boleh memberikan CJ untuk mengiktiraf pelibatan mereka dan kehadiran mereka serta kepakaran mereka dalam bidang tersebut. Cadangan yang terakhir saya untuk kerajaan adalah dalam belanjawan akan datang, saya harap kerajaan boleh menunjukkan tekad dan juga komitmen untuk mengiktiraf juga melindungi hak-hak pekerja gig ekonomi ataupun economic gig dengan melancarkan satu rangka perundangan untuk melindungi kebajikan mereka juga dalam segi keselamatan sosial di mana kita ingin menjamin fleksibiliti kerja tapi pada masa yang sama kita pun menjamin keselamatan mereka, kebajikan mereka yang kerja dalam ekonomi gig seperti freelance. Kita dapat tengok seperti food rider, seperti penulis, kontrak dan sebagainya. So kita ingin tahu bagaimana kita dapat menjamin hak-hak belia yang dalam sektor ini kan. Sebab belia sekarang ni mereka suka kerja fleksibel, kerja dalam ekonomi gig kan, sebagai pemandu part time semua. So kita pun ingin melindungilah kebajikan mereka. So itulah pandangan saya untuk kerajaan dan saya haraplah semua rakyat Malaysia dapat bersama dengan kerajaan, sama-samalah kita usaha untuk mengangkat martabat dan darjat negara Malaysia supaya Malaysia dapat menjadi harimau Asia dan antara ekonomi terbesar di dunia yang mampu berdaya saing, yang mampu disegani dan dihormati oleh seluruh dunia, sejagat masyarakat dunia yang dikenali sebagai harimau Asia.